Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke video ini iaitu My Manga Wishlist 2021. Okey, sebelum masuk ke video ni aku ingin ceritalah sikit tentang sejarah aku sama manga ni. Manga pertama yang aku kumpul ialah Naruto. Tapi masa tu aku masih lagi kecil lah, jadi aku dah tahu istilah manga tu sebenarnya apa. Aku cuma panggil Naruto tu macam buku ataupun komik. Tapi obviously aku stop kumpul Naruto sekitar 15 atau 16 tahun begitu umur. Sebab ialah masa tu minat dengan benda lain, ketagih dengan game, kan ada budak sekolah masa tu, jadi stop lah. Kemudian 2 tahun yang sebelum ni minat tu mula muncul balik. Okay, jadi aku punya idea tentang kumpul manga ni datang pada tahun ini, dan secara kebetulan idea untuk tubuhkan channel ni pun muncul dalam masa lepas idea kumpul manga ni. Jadi aku gabunglah dua idea ni menjadi video ni. Okey, dalam video ni aku akan bagi korang 5 top 5 manga yang aku cuba untuk kumpul pada tahun ni. Okey, kenapa 5? Sebab kumpul manga ni mengambil masa yang sangat lama sebab volume dia banyak dan obviously memerlukan duit yang sangat banyak. Jadi aku cuma senaraikan top 5 dulu, dan walaupun ada dalam top 5 untuk manga kali ni aku letakkan sasaran minimum lah yang aku perlu capai, dan salah satunya ialah aku akan cuba kumpul volume 1 untuk setiap top 5 manga ni. Okey, walaupun dia banyak volume, aku at least cuba target volume 1 untuk setiap manga ni. Kemudian yang sasaran minimum kedua adalah aku cuba kumpulkan, cuba siapkan satu series. Sebab dalam senarai ni ada dalam 3 manga yang sudah habis publication, yang sudah habis dikeluarkan dan cuma tinggal untuk dikumpul. Jadi daripada 3 ni aku cuba target 1 untuk kurang-kurangnya aku kumpul semua full set. Okey, dengan itu jomlah kita masuk ke top 5 manga wishlist 2021 ku ni. Dan di tempat kelima adalah Jujutsu Kaisen. Dia ni ditulis dan dilukis oleh Gege Akutami. Okey, aku rasa aku perlulah terangkan apa Jujutsu Kaisen ni. Dia sekarang tengah popular, ada anime, manga dia pun tengah hot sell sekarang ni, sangat laku. Dan minat aku terhadap Jujutsu Kaisen ni sangat jelas lah. Video pertama dalam saluran ku ini, walaupun namanya Shikake Buku, adalah tentang Jujutsu Kaisen. Walaupun masa tu aku tak ada dia punya physical book, aku cuma baca secara online, tapi aku sudah buat video tentang manga tersebut sebab aku memang minat sangat. Okey, sebab kenapa aku target tempat kelima adalah sebab dia masih ongoing, dan ikut jalan ceritanya ni ikut sekarang lah. Aku rasa dalam 2 atau 300 chapter lagi, jadi dalam 4 atau 5 tahun lagi baru dia akan habis. Itu jangkaan ku sajalah, belum pasti. Okey, jadi aku rasa aku tak perlu terburu-buru untuk kumpul semua manganya. Mungkin itulah minimum tu, kumpul volume 1 dahulu, dan selepas tu tengoklah macam mana. Kemudian yang sebab kedua adalah sebab aku sudah baca dia up to date, aku baca dia online secara scan saja kan. Jadi aku rasa aku tak perlulah untuk mengumpul manga ni dengan terdesak, sebab aku sudah tahu jalan ceritanya, aku sudah tengok manga, aku sudah baca manga, sudah tengok anime. Jadi aku ingat ceritanya sangat fresh di kepala otakku. Jadi aku rasa aku tak perlulah kumpul dia dengan semua sekali, cukup sekadar volume 1 nanti. Okay? Kemudian tempat keempat adalah Golden Kamuy. Dia ditulis dan dilukis oleh Satoru Noda. Okey, manga ni memang unik sebab ianya berfokus kepada pencarian harta karun. Dan kenapa yang unik? Sebab orang individu dalam manga ni semuanya sekadar manusia biasa. Adalah mungkin dalam teknologi diorang guna senjata, tetapi diorang tidak super power. Fokus manga ni adalah tentang mencari harta karun ni. Okey, dia fokus kepada satu tentera ni yang telah menjumpa satu peta harta karun di atas badan seorang manusia ni lah. Kemudian dia dapat tahu bahawa harta karun ni sangat banyak dan tiada lagi orang yang dapat tahu tentang harta karun ni, cuma dia seorang saja pada masa tu. Jadi dia pun fikir, okey, inilah peluangnya untuk dapatkan duit tersebut dan kemudian bersara dengan aman. Okey, dan apa yang uniknya, manga ni dia ada juga elemen adventure, komedi, juga action. Dan surprisingly aku dapat tahu yang ada beberapa orang komen yang cakap yang
manga ni ada elemen cooking. Dan aku rasa aku macam terkejut sebab masa aku sudah baca dia punya first chapter manga ni, tapi masa tu aku tengah baca One Piece, jadi aku pilih One Piece over Golden Kamuy pada masa tu lah, sebab aku langsung dah tahu manga ni dia punya quality kan. So kemudian dapat tahu yang manga ni ada elemen cooking. So dia macam yang something yang unik, betul-betul unik. Dia pernah fikir yang daripada first chapter tu yang lebih kepada action dan juga adventure, tiba-tiba berubah menjadi cooking punya manga. So dia macam something yang berbaloi lah untuk dikumpul dan juga dibaca. Dan kalau ikut komen orang juga, manga ni mungkin akan habis sekitar tahun ni atau tahun hadapan. Dia macam masuk ke final fight-nya lah, final chapter, final arc gitu. Jadi untuk nombor 4 aku pilih Golden Kamuy. Okay. Tempat ketiga adalah Tokyo Ghoul. Dia ditulis dan dilukis oleh Sui Ishida. Dia ceritanya tentang Ken Kaneki ni, watak utama yang telah pun dipaksa berubah menjadi separuh manusia dan juga separuh ghoul. Okay, ghoul ni dalam istilah Melayu kita boleh panggil dia sebagai pontianak lah. Okay, dia ceritanya ni memang unik sebab dia fokus kepada satu individu ni yang cuba untuk mencari jalan hidupnya yang baru lah, sama ada dia mau cari penawar untuk jadi manusia kembali ataupun dia mau hidup sepenuhnya jadi pontianak ni, ataupun mungkin kedua-duanya. Jadi dia mencarilah mana arah tujunya dalam hidup yang sekarang ni lah. Manga ni sudah habis pada tahun 2014 dan dia ada secara total 14 volume. Jadi secara realistiknya manga ni adalah manga yang aku boleh kumpul pada tahun ni lah. 14 volume tu kira paling sedikit lah tu kalau dalam istilah manga. Okay? Jujutsu Kaisen pun sekarang ni ada 14 volume secara official dalam Jepun. Dalam English ada dalam 9 volume sahaja setakat ni lah. Jadi ini yang antara paling sedikit dan paling unik yang aku rasa aku boleh kumpul dan juga aku akan boleh enjoy dia punya cerita. Okay, itu yang tempat ketiga adalah Tokyo Ghoul. Kemudian tempat kedua adalah Samurai 8 The Tale of Hachimaru. Dia ditulis oleh Masashi Kishimoto dan dilukis oleh Airi Okuda. Okey, kalau korang ingat Masashi Kishimoto ni siapa, dia adalah pencipta Naruto. Jadi obviously itulah kenapa aku mau kumpul Samurai 8 ni. Dan apa sebenarnya Samurai 8 ni? Samurai 8 ni yang paling simple aku boleh jelaskan ialah beberapa orang samurai yang berlawan di angkasa lepas. Okey, bayangkan samurai yang mempunyai suit angkasa lepas yang moden, yang sci-fi, dan mereka berlawan dengan pedang yang boleh berubah menjadi sniper, berubah menjadi pedang pendek, jadi perisai. Jadi dia punya konsep overall sangat unik. Tetapi sayangnya, walaupun dengan konsep yang unik, manga ni diberhentikan awal sebab di Jepun ianya kurang mendapat populariti berbanding dengan Demon Slayer dan juga Jujutsu Kaisen. Dan sejujurnya aku rasa aku boleh faham kenapa. Sebab manga ni dia mempunyai cita-cita yang sangat besar. Okey, dia sangat highly ambition dia sangat tinggi. Okey, dia punya konsep sangat di luar jangkaan. Mungkin masa tu orang Jepun susah untuk hadam dengan konsep yang begini, jadi dia mungkin salah timing dia keluarkan manga ni. Sebab itulah dia diberhentikan awal dan overall dia cuma ada 5 volume. Dan sama dengan Tokyo Ghoul, mungkin ini juga lah satu siri yang aku secara idealistik aku boleh kumpul pada tahun ni dan juga kumpul dari volume 1 sampai volume 5 pada tahun ni lah. Okey, overall memang aku mau kumpul manga ni sebab dia dicipta oleh pencipta Naruto, Masashi Kishimoto, dan dia punya konsep yang sangat unik. Dan kalau korang tengok dia punya cover art, it's very clean. So, dia punya background warna putih dan sangat nampak futuristik kan. So nombor 2 aku adalah Samurai 8 The Tale of Hachimaru. Kemudian tempat pertama manga yang paling aku cuba untuk kumpulkan pada tahun ini ialah Ajin Demi-Human. Okey, untuk manga ni memang sangat unik sebab satu benda pun aku nak tahu sebelum aku buat list ni. Okey, apa yang aku tahu cuma namanya saja.
Sebelum ni aku langsung dah pernah dengar orang cakap pasal manga ni, aku langsung dah tahu yang dia ada anime, aku dah pernah baca sekalipun. Tapi bila aku tengok Ajin Demi-Human, tajuknya saja aku terus tertarik. Mungkin sebab istilah Demi-Human tu aku terus fikir macam mungkin dia ni boleh hidup abadi tapi dia ni juga boleh mati. Itu yang pada asalnya lah aku fikir. Kemudian aku baca sinopsisnya, dan sinopsisnya ni yang aku boleh terangkan secara simple ialah Ajin ni merupakan individu special yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan badan diorang ni dengan sangat pantas. Basically diorang ni boleh hidup abadi lah. Okay, Ajin ni juga boleh mencipta Black Ghost, yang kalau korang tengok volume covernya, itulah Black Ghost tu yang digunakan dalam combat dan boleh dilihat hanya boleh dilihat oleh ahli Ajin yang lain. Okay, lepas baca sinopsisnya tu, aku terus fikir okay, ini ada vibe seakan-akan Jujutsu Kaisen sedikit. Sebab kalau korang baca Jujutsu Kaisen, ada setengah kuasa dalam manga tu yang memerlukan orang menyeru entiti lain yang digunakan sebagai perisai ataupun sebagai benda untuk dilawan musuh. Okay, jadi manga ni ada sedikit sebanyak persamaan dengan Jujutsu Kaisen, tetapi mungkin ialah berbeza sama sekali. Dan kalau korang tengok dia punya volume cover pun sangat simple, tetapi bila aku tengok dia punya cover tu, aku rasa dia simple tetapi dia ada something element yang dark di situ. Sebab dia bukan tunjukkan kepada main character tetapi kepada Black Ghost ni. So dia mungkin memang ada dark element, macam elemen-elemen ganas begitu, yang mungkin like something yang unik lah untuk dibaca. Dan manga ni pun baru sahaja habis pada bulan Februari tahun ni, dan so far dia ada 16 volume dan volume ke-17 akan keluar pada bulan September ni. Dan rasanya pada masa ni lah, inilah bukan masa yang sesuai untuk aku kumpul manga ni. Cuma satu masalah kenapa manga ni mungkin aku dah boleh kumpul sampai habis ialah harganya. Setiap volume untuk manga ni melebihi RM50. Sangat mahal dari segi istilah manga. Okay, tapi aku akan still cubalah capai target minimum, iaitu sekurang-kurangnya kumpul volume 1 untuk manga ni. Kemudian lihatlah selepas tu apa yang berlaku. Okay, itu sajalah tempat pertama, Ajin Demi-Human. Itu saja untuk video kali ini. My manga wishlist 2021 ada 5, iaitu Jujutsu Kaisen, Golden Kamuy, Tokyo Ghoul, Samurai 8, The Tale of Orochimaru, dan juga Ajin Demi-Human. Okay, kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe kepada channel ni. Dan selepas subscribe tu, jangan lupa tekan butang lonceng tu, sebab lebih banyak video tentang anime, manga dan juga novel akan ada pada masa akan datang, iaitu pada setiap hari Sabtu tepat pukul 9 malam. Dan kalau korang ada komen tentang video ni, sila letak di bahagian komen. Dan kalau korang ada idea untuk video akan datang ataupun manga yang korang mungkin cadangkan aku kumpul pada tahun ni, sila letak di bahagian komen juga. Okey, itu sajalah daripada Si Kaki Buku. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.